Hai, Assalamualaikum. Sihat ibu-ibu? Tiba-tiba muncul dekat dalam YouTube Kak Dia. Ini mesti cari cara-cara untuk banyakkan susu ibu. Alhamdulillah, you all ada di tempat yang betul. Okay, my name is Kak D. For those yang tak kenal lagi, I'm a founder to support group breastfeeding, Happy Breastfeeding Malaysia, and I'm also a director di HBM Breastfeeding Center. Boleh like our page ya, boleh join our group Happy Breastfeeding Malaysia dekat Facebook, Instagram pun ada, and also our center HBM Breastfeeding Center dekat Facebook. Boleh like our page lah ya. For those yang tak pernah kenal lagi, nama Kak D adalah Diana. Diana, bukan Kak D je. Alright, my Facebook is Odi Diana. I'm a certified lactation counselor, also certified trainers, lactation massage therapist by Arugaan Philippines lah. Okay, so semua Kak Di boleh buat, insya-Allah ya. Kalau macam kat HBM Center ni, kita boleh selesaikan masalah-masalah ibu nak buat consultation pasal breastfeeding ke, ataupun ibu ada masalah payudara yang tak dapat diselesaikan ke, dan datang ke sini, datang. Okay, buat appointment, kita insya-Allah kita akan bantu. Okay, so hari ni kenapa you all buka YouTube channel ni? Because sebabnya you all nak belajar ya, macam mana nak memperbanyakkan susu ibu, betul tak? Kalau tidak, takkanlah korang cari topik ni kan. Okay, so sebenarnya dalam penyusuan susu ibu tu bukanlah semudah seperti yang disangka, dan tidaklah sesusah seperti yang disangka ya. Okay, dalam penyusuan susu ibu ada pro and cons dia, ada cabaran-cabarannya. Ialah benda baik, benda yang Allah dah jadikan sesuatu yang terbaik di atas muka bumi ini. Sebaik-baik susu yang ada ya di pasaran pun, susu ibu adalah yang termurah, tapi hasilnya adalah paling maksimum, paling mahal sekali dalam dunia. Okay, so anda telah memilih sesuatu yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat yang baik, dan keputusan yang sangat-sangat terbaik dalam hidup korang yang pernah korang lakukan untuk baby masing-masing. Okay, so cut it short, kita nak belajar hari ni macam mana ibu-ibu nak memperbanyakkan susu ibu, dan yang paling penting sekali, macam mana nak maintain susu sampai 2 tahun ya tak? Okay, so hari ni Kak Di cuma sentuh macam mana nak memperbanyakkan susu ibu dan macam mana kita nak maintain the susu lah ya. Tips-tips lain boleh tengok dekat YouTube channel Kak Di yang lain. Jangan lupa subscribe Family Kakak Susu di sini. Okay, so tips yang pertama, ibu-ibu kena tahu pasal konsep demand versus supply. Kalau tak tahu konsep itu, dan kita belajar hari ni. Okey, apa itu demand versus supply? Dalam penyusuan susu ibu, kita perlukan sifar demand versus supply. Okey, maksudnya ada permintaan, ada pengeluaran ya. Okey, lebih banyak demand baby, lebih banyak supply yang akan dikeluarkan atau diberi. Okey, lebih banyak permintaan, lebih banyaklah lagi stok yang kita akan buat. Faham dia senang saja ya. Lebih kerap kita keluarkan susu, lebih banyak kita keluarkan susu, lebih banyak susu yang akan terhasil. So ibu-ibu cuma perlu tahu ini je, simple sahaja. Direct feeding lah sekerap-kerapnya, ataupun bila baby tak ada dengan ibu, sila pump lah sekerap-kerap yang mungkin, at least 2 jam ke 3 jam sekali, maksimum 4 jam sekali lah ya. Sekiranya you all ada kekangan lain ke, tidak sihat ke, ataupun mungkin ada masalah lain kan, sebab ibu-ibu ni pelbagai macam masalah yang dia ada. Jadi kita pun faham, at least jangan sampai 4 jam ataupun melebihi 4 jam. 3 jam tu pun just nice lah kalau baby tak ada DCC ya, baby dekat NICU ke, baby dekat dalam ward ke, ataupun baby dekat mak jaga ke kan. Okay, so kalau baby tak ada dengan kita, please pump on time. Okay, tapi sekiranya baby ada dengan kita, bersama dengan kita, please direct feeding your baby sekerap-kerapnya. Okay, lebih banyak kita menyusukan baby, ataupun lebih kerap kita lebih banyaklah susu yang akan terhasil. More demand, more supply. Okay, simple saja. Macam itulah juga
kalau kita buka kilang ya. Kita buat kilang jual roti. Okey, kita duk produce lah, kilang duk proses lah roti punya banyak. Tapi kita tak buat marketing, orang pun tak beli roti kita. So what happen? Kilang kita pun bankrupt. Buat apa kita nak produce lagi susu, tapi buat apa kita nak produce lagi roti kalau tak ada pelanggan? Betul tak? Baik kita tutup je kilang. Okey, tapi cuba kalau kata kita punya marketing punya hebat ya, kita duk cakap sana sini, belilah roti aku, benda semua kan. So orang pun akan macam wow, dia jual roti, okeylah belilah, oi sedap, oi beli lagi lah. So banyak dah permintaan kat sana, kilang pun akan buat dan keep on producing the roti. Same goes to breastfeeding. Kenapa macam tu konsepnya Kak Di? Memang begitulah. Itulah fitrahnya yang Tuhan jadikan. Okay, so what you can do is macam susu pula, kita letak situasi susu ya. Bila kita keep on offer baby minumlah susu ibu, jom menyusu jom baby, jom menyusu jom baby. So kita kerap bagi dekat baby, kita kerap offer baby, kita marketingkan susu kita pada baby kita. So kilang susu kita pun automatically akan produce lebih banyak susu. Sebab apa? Dia akan hantar signal dekat otak untuk beritahu yang baby ni perlukan susu lagi, ada demand lah. So aku baik keluarkan susu tu lebih banyak. Alright, so itulah demand versus supply. Hopefully ibu-ibu fahamlah demand versus supply tu apa ya. So itu adalah kunci asas ataupun kunci utama dalam penyusuan susu ibu. Kalau ibu dapat konsep ini, jadi ibu akan agak suka ya, sebab ibu akan faham bila baby menangis baru kita susukan dia. Tidak, itu adalah satu benda yang agak tidak tepat dalam penyusuan susu ibu. Sebabnya kalau ibu-ibu nak tahu, ibu-ibu kena belajar feeding cue baby ya, bukan dah menangis baru susukan baby. Okey, itu tidak betul lah. Jadi ibu-ibu kena belajar. Nanti kat di next video nanti Kak Di akan go ahead pula, kita akan terangkan pula pasal feeding cue baby. Hari ni kita nak belajar pasal demand versus supply saja dulu. Okey, demand versus supply je dulu. Alright, so don't get confused ya, supaya senang sikit korang lebih faham. Okey, boleh? Okey, so kita akan teruskan ke tips yang kedua adalah pastikan lekapan anak betul ya. Lekapan anak kena betul. Jangan lekapannya salah ya. Bila lekapan anak salah, dan you akan face problem dekat bahagian nipple. Lepas tu you akan crack, you akan sakit. Bila ibu-ibu yang first time jadi ibu ya, bila menyusu je rasa sakit ya, nipple sampai crack semua tu, please check lekapan anak. Pastikan anak melekap di payudara ibu dengan sempurna, dengan baik ya. Nanti kita akan buat macam mana demo pula lagi ya, lepas ni video-video yang lain pula. So lekapan anak kena betul ya. Dan check juga tangtai baby. Sekiranya baby ada tangtai, dia akan kurang menyusu. Apa itu tangtai? Okay, next video juga kita akan go ahead lah, kita akan bercakap. Alright, okay, so itu di antara-antaranya lekapan kena betul. Okay, ingat ya, lekapan baby kena betul. Baby kena buka besar, sebesar-besarnya, barulah dia mencakup di payudara ibu. Dan pastikan areola ibu perlu melekap di mulut baby ya. Dagu baby hendaklah bersentuhan dengan payudara ibu. Okey, bahagian bawah, dekat bahagian bawah mulut tu perlu masuk areola sebanyak yang mungkin ya. Itu adalah tanda-tanda lekapan yang betul. Nanti kita akan ajar macam mana nak melekap dengan betul lah. So, tadi nombor 1 konsep demand versus supply, dan nombor 2 adalah lekapan yang betul. Okey, make sure lekapannya betul. Yang ketiga adalah water intake. Pastikan ibu-ibu yang menyusu dia memerlukan air yang banyak. Yes, I know kat luar sana ramai je pengamal-pengamal tradisional ya, yang mengatakan ibu yang dalam pantang tidak boleh minum air banyak. Okey, yang ni Kak kena betulkan di sini. You can search dekat luar-luar sana dengan mana-mana medical practitioner yang ada. Okay, so ibu-ibu perlukan air yang cukup, at least 2 liter sehari. Tolong jangan sukat sangat air you all, sebab ibu yang menyusu badan, dia perlukan air yang cukup ya, untuk membaik pulih badan ya. Bukan hanya untuk ibu yang breastfeeding, ibu-ibu mana-mana ibu ataupun manusia yang ya, tubuh badan manusia adults, kita memerlukan at least 2 liter sehari ya, untuk menjaga sistem kumbahan kita, buah pinggang kita. Anak especially ibu yang menyusu, lepas dia menyusu, dia akan lapar dan dia akan haus.
So please minum air secukupnya. Kalau boleh elakkanlah air gas ke, air manis tu elakkanlah. Milo, Horlicks semua tu once in a while boleh, moderate lah ya. Kita tak perlukan benda tu as a milk booster. Sebabnya dia ada maltodextrin ya, ada gula tambahan dalam tu yang boleh menyebabkan anak you kahak ataupun batuk ya. So elakkan. Kalau boleh minumkan air buah yang fresh juice yang buat sendiri, and also air masak lah 2 liter sehari. Okay, at least 2 liter. Okay. Tips yang ke berapa? Ketiga, keempat. Lost count already kan. Okay, tip yang seterusnya adalah pemakanan. Sama juga macam air tadi. Ramai ibu-ibu sukat air. Same goes to makanan pun dia sukat. Sebab apa? Sebab tak nak nanti berat badan tak turun whatsoever lah kan. Okay, actually ibu-ibu, sekiranya anda ingin turunkan berat badan dengan cantik dan cepat sekali ya, apa yang you all perlu buat adalah amalkan pemakanan sihat suku-suku separuh. Nasinya hanya segenggam sahaja ataupun sebesar penumbuk kita, bukan penumbuk husband you ataupun mak you ataupun bapa you, no, penumbuk kita sahaja ya. Okey, dan lebihkan sayur-sayuran, ikan ataupun ayam dalam plate kita. Okay, so makan makanan yang mencukupi supaya kita, memang ibu yang menyusu dia akan bakar more lemak ya. So jangan risau, just cukup. Kalau you makan suku-suku separuh, insya-Allah cukup. Ataupun kalau you jenis tak tahan, you nak makan, makan saja. Jangan sampai perut you berlapar ya. Jangan sampai perut masuk angin, nanti you sendiri stres. Bila dah stres, makan tak cukup, naik angin pula lagi, apa akan jadi? So, bila makan tak cukup, semua ibu jadi stres ya. Bila kita stres, kita akan secara tak semena-menanya kandungan asid laktik dalam badan kita akan terhasil, di mana dia akan block hormon oksitosin dan hormon prolaktin dalam badan kita. Untuk dua hormon ini adalah hormon yang menghasilkan susu ya, hormon oksitosin dan hormon prolaktin. Okey, apa itu nanti. Alright, so yang ni kita belajar dulu tips nak banyakkan susu ibu. Jadi make sure you all kena makan ya. Kita tak nak ada kita tak nak ibu-ibu jadi stres, kita tak nak ibu-ibu jadi marah, jadi tak ada tenaga nak menyusukan anak. Makan je apa benda yang you rasa nak makan, you makan. You kalau you allergic benda tu, don't eat lah benda yang allergic. Why you nak makan benda-benda yang allergic? So kalau you nak makan milk booster, okay, for me, I akan cakap yang meat booster tidak perlu pun. Lain lah kalau organic meat booster ya. Itu okay, it doesn't matter. Sebab kita sendiri makan buah-buah kering and whatsoever tu boleh saja. Ataupun you makan ulam-ulaman, makan makanan yang bergalaktogen, di mana dia boleh membuskan your susu. Contohnya sayur sawi, sayur lobak putih, ikan salmon, kacang. Apa lagi? Banyaklah dekat luar sana tu, pucuk ulam pegaga, daun kaduk, banyak sangat makanan-makanan yang boleh dibeli di pasar raya. Begini saja, tak perlu beli sebotol yang RM50, RM80, RM100 untuk banyakkan susu. No. Okay, so makan secukupnya. Alright, jangan diet-diet sangat. Boleh. Okay, nak diet boleh, tapi amalkan diet yang sihat suku-suku separuh. Okay, alright. So nextnya, ingat tak tadi Kak Dia cakap kena control stress level ya. Kita jangan mendedahkan atau terjebakkan diri kita dengan keadaan yang stres. Kalau boleh kita avoid keadaan stres itu ya. Okay, jangan ada stress level yang sangat-sangat tinggi, sebab kita tak nak kandungan asid laktik dalam badan kita pun bersama dan akan menyekat hormon oksitosin dan hormon prolaktin tadi untuk menghasilkan susu. Jadi bila ibu stres, susu pun akan segan-segan untuk keluar. Begitu juga sebab penyusuan susu ibu ni dia mindset ya ibu-ibu, dia akan hantar signal ke otak kita, ke kelenjar pituitary kita untuk menghasilkan susu. Okay, so bila ibu stres, ibu sedih, benda-benda ni akan efek pada susu, sebab kita tak dapat nak rembeskan hormon oksitosin, hormon kasih sayang ya, untuk menghasilkan susu dengan lebih banyak. Jadi stress level kena kontrol, kesedihan pun kena kontrol. Please enjoy your breastfeeding journey sebaik mungkin. Alright, jangan stress-stress. Okay, boleh? Ingat, jangan stress-stress. Apa-apa masalah pun kita tetap boleh selesaikan. Okay,
Ingat tu. Dan untuk ibu-ibu yang anak dia tidak ada DCC, contohnya ibu yang bersalin 4 cukup bulan ke, ataupun ibu yang anak kena tahan dekat NICU ke, ya, ataupun ibunya anaknya tidak sihat dan bermacam-macam lagi lah. Ataupun yang paling popular adalah untuk ibu-ibu yang dah start bekerja. Ramai yang kata susu drop ya. Masa dalam pantang hari tu okey je, bila masuk kerja susu drop. Why? Sebabnya ibu-ibu tidak memegang konsep demand versus supply tadi, yang mula-mula tadi yang Kak dicakap, demand versus supply. Okay, so itu jangan lupa. Bila dah masuk kerja, ramai ibu-ibu dia lupa, ya, sebab dah masuk kerja, huru-hara sikit. Tak apa, 1 minggu yang pertama tu huru-hara. What you can do, setkan alarm untuk letak dekat telefon tu, untuk bagi tahu you all dah masanya untuk memerah. Ya, ibu-ibu yang bekerja, sila pastikan kelengkapan untuk memerah di pejabat cukup. Breast pumpnya, bag susunya, storage bagnya, segala-galalah alatan perang tu mesti cukup. So at least 3 jam sekali susu perlu dikeluarkan. You all kena perah susu, ya, 3 jam sekali. Janganlah sampai 5 jam, 6 jam. Okay, lagi kurang korang mengepam, lagi kerap lah, lagi cepat lah susu korang akan kering. Lama-lama susu akan drop. Ya, kalau tak nak susu drop, please pump 3 jam sekali at least, ya. 3 jam sekali. Ingat tu. Yang seterusnya adalah, kalau ibu di rumah, ibu adalah suri rumah, kita kuranglah untuk ibu-ibu yang suri rumah ni ada istilah susu drop. Unless kalau kata hormon you tengah tidak teratur, seperti macam kalau kata you all tengah period. Certain mamis bila dia period, dia akan mengganggu susu. Tapi tak banyak beza pun sebenarnya. Kalau you all tak perasan lah. Okay, kalau korang jadi particular, Allah nak tengok berapa hasil susu semua kan. Bila period ni, dan you all akan notice lah. But some of the mummies, dia okay saja. Kadang-kadang tu bila dia period, susu dia lagi banyak daripada biasa. Ya, ini normal ya ibu-ibu. Jadi badan ibu-ibu ini berbeza, tidak boleh disamakan sama sekali. Ibu A dan ibu B keadaannya sama, susunya sama, kuantitinya sama. Tidak, ya, semua ibu badannya berbeza-beza, ya. Payudaranya juga berbeza-beza, kilangnya juga berbeza-beza, kapasitinya juga berbeza-beza. Jadi jangan kita samakan dengan orang lain. Jadi kalau ibu-ibu yang housewife, please make sure breastfeeding on demand, ya. Bila baby minta susu, breastfeeding. Bila baby minta susu, breastfeeding. Okay, breastfeeding on demand. Tak perlu nak pump-pump, pening-peningkan diri semua, nak beli pump apa benda semua tu, tak payah. Baik beli emas you all, duit beli pump tu. Alright, sebab tak ada keperluan pun seorang suri rumah yang ada 24 jam dengan anak untuk menggunakan pump. Alright, so direct feeding sekerapnya on demand. Okay, dapat tu. But not least, mungkin ada lagi tips-tips lain, ya, yang mungkin Kak Di terlupa dalam video ni, but it's okay. Kita akan tambah nanti next. Boleh cari dalam Happy Breastfeeding Malaysia, ataupun boleh cari Kak Di di HBM Breastfeeding Center. Kita dekat Seksyen 13 Shah Alam, tapi kena appointment dulu, okay, sebab kita kat sini full house. Alright, so yang terakhir adalah ibu-ibu kena sentiasa ada berfikiran positif. Okay, positive mind leads to a hidup yang orang kata tenang lah, ya. Sebab kita nak menyusu, kita tenang. Sebenarnya bila anak menyusukan kita, kita berasa lebih tenang, ya, sebenarnya. Okay, so be positive. In any ways pun cuba lebihkan positif daripada negativity, ya. Kita jangan create unnecessary stress dengan benda-benda kecil, apa benda semua tu abaikanlah, buanglah, letak tepi. Okay, so kita kena sentiasa positif dan banyak-banyakkan berdoa kepada Allah, ya. Minta husband doakan, minta mak doakan, minta ayah kita pun doakan supaya kita boleh berjaya dalam penyusuan susu ibu. Okey, semoga kita diberikan rezeki yang berpanjangan, susu cukup untuk anak. Ingat, susu cukup untuk anak. Okey, cukup, ya, cukup untuk. Dan lagi satu tips yang mungkin terakhir untuk ibu-ibu yang tiba-tiba ada low supply, ya. You all boleh buat power pumping, tapi kalau bawah 6 bulan ni, please dapatkan advice daripada any breastfeeding counselor ataupun lactation counselor. Please consult dengan mereka dulu untuk dapatkan advice sama ada perlu ataupun tidak perlu you all buat power pumping, ya. Ada tekniknya dan tidak semua ibu
ibu-ibu memerlukan power pumping, especially bawah 6 bulan. Tapi tengok bergantung pada keadaan. That's why Kak Di kata you all kena dapatkan hikmat nasihat daripada yang pakar-pakar breastfeeding lah, breastfeeding peer counselor, lactation counselor. They all knows. Okay, diorang tahu apa untuk advisekan mami sekiranya mami ada low supply. Okay, lagi satu, jangan lupa untuk pastikan yang position tu memang kena betul lah. Okay, kalau kita nak ulang balik semua daripada awal sampai A sampai Z, nanti kan lenguh pula mulut kan. Okay, so you all boleh ulang balik video ni, ulang untuk dengar balik tips-tips yang ada. Okay, and jangan give up. Paling last pun jangan give up. Kita ramai kaunselor-kaunselor laktasi yang ada di luar sana yang boleh bantu anda ya. Seperti kami di sini di HBM Breastfeeding Center, kami sedia untuk membantu ibu-ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah penyusuan you all. Okay, alright, so jangan rasa diri anda keseorangan kerana kami masih ada untuk bantu anda di luar sana. Ibu-ibu, jangan menyerahkanlah dulu. Alright, so pastikan semua tips di atas tadi diaplikasikan. Alright, last kali memang kena tawakal dan doa lah ya. Semoga dipanjangkan rezeki itu, diberikan susu yang cukup untuk anak macam tadi cakap tadi lah. So jangan lupa, don't forget, please help me subscribe this channel and also tolong sharekan video ini supaya ramai ibu-ibu kat luar sana mendapat manfaat. Tak perlu buang duit dengan milk booster, tak perlu buang duit dengan benda-benda yang merepek kat luar sana. Okay, penyusuan susu ibu adalah sesuatu yang mudah, indah dan murah sebenarnya, tapi kita perlukan ilmu untuk bagi kita berjaya. Iqra' kita, bertatih lah kita ya. Perlahan-lahan, slowly but surely, insya-Allah kita akan berjaya. Kena ada satu niat yang you kena kuat untuk menyusukan anak. Okay, jangan dengar apa makcik-makcik bawang di luar sana yang klik. Jangan sesekali dengar. Okay, abaikan suara-suara sumbang di luar sana. Kita pastikan apa yang kita buat itu betul untuk anak kita. Alright, kita ibu kan? Jangan lupa subscribe YouTube channel Family Kakak Susu. Jangan lupa join Happy Breastfeeding Malaysia. Jangan lupa like HBM Breastfeeding Center punya page. Okay, InsyaAllah banyak info-info penyusuan yang Kak Di akan upload lagi dekat dalam YouTube ni. And jangan lupa share video ni, share supaya ramai lagi ibu boleh terbuka hati, terbuka minda dan tertop up ilmu breastfeedingnya, dan dia akan berjaya juga untuk menyusukan anak 2 tahun. Kongsi ilmu itu adalah satu ibadah ya. Macam mana kita menyusukan anak juga satu ibadah, kongsi ilmu itu juga merupakan satu ibadah. Okey ibu-ibu, Kak didoakan semua ibu-ibu dapat berjaya menjayakan penyusuan hingga 2 tahun. Okey, breastfeeding dengan happy-happy, jangan stres-stres. Okey, I see you in the next video. Jangan lupa subscribe dan on notification untuk video seterusnya. Alright, bye-bye. Assalamualaikum.